Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat. Right. Dah makan dah? Dah. Dah. Dah makan dah? Dah. Makan apa? Makan Dah, tengah dah. hari ke baru makan sarapan? Sarapan. Sarapan. Baru makan sarapan? Baru lupa makan? 11.46. Ni bukan je sarapan lagi dah. 11.30. 11.30 baru makan sarapan? Ya Allah. Habis tu lunch pukul apa? Pukul 4. Tak ada lunch. Jimat. Bagus. Diet ke apa? Okay. So, hari ni kita akan sambung Kita akan sambung belajar. Cuma petang semalam kan kamu kelas dengan saya kan? Tak? So, betul lah saya punya tab untuk menulis ni rosak. Okay, so macam ada masalah menyebabkan saya tak boleh menulis lagi dah. Okay. Luckily hari tu saya tulis dia punya, saya savekan gambar dia. Gambar yang kita dah buat dalam kelas punya dengan radio 2B. Oleh itu kita try tengok yang tu ya. Okay. Nampak tak apa yang saya buat? Nampak tak saya share? Nampak Okay. So, hari semalam kita dah belajar nodal analisis. Macam mana nodal analisis? Dapat tak? Nodal analisis. Rasa macam tak dapat. Tapi tak tahu jawapan betul ke tak. Tak tahu jawapan betul tidak yang homework tu kan? Tak ada homework saya buat ada homework, yes, sesuai ada. Okay, so saya share dengan kamu. Sekejap. Okay. Okay, nampak tak yang saya share ni? Nampak. Okay, so sekarang kamu ada dua notes Note A dengan note B. So saya kata assume semua arah current keluar. So I1, I2 dengan I3, VA tolak V1, VA tolak V1 over R1, VA tolak kosong, jadi VA per R2, VA tolak VB perkan dengan R3 untuk dapatkan current I3. So masukkan value VA dengan VB, kita left dengan dua unknown sahaja iaitu VA dan VB. Lepas tu bila dapat VA dengan VB, so susun balik VA dengan VB. Yang ni yang tak ada apa-apa VA VB ni saya letak sebelah sini.
Jadi, so equation 1, kamu boleh tambahkan 1/47 tambah 1/10 tambah 1/27. Kamu akan dapat 0.158 VA. Tolak VB 1/27 sama dengan 37.037 mili VB plus sama dengan 1.5 bahagi 47, kamu akan dapat 31.115 mili. So, ini adalah equation first. Second equation dekat note B, VB tolak VA per R3, VB tolak V2 per R4, VB tolak V3 per R5. Okay. So, kamu akan dapat I3 tambah I4 tambah I5 equals to 0. Tambahkan. Okay. Kamu akan dapat yang ini. Okay. Pecahan ni pecahkan VB per 27 tolak VA per 27 tambah VB per 47 tolak 3 per 47. So, semua tu saya dah susun semula. Okay. Kamu akan dapat equation yang kedua. VA, VB dan seterusnya. Okay. So, dah dapat equation ni. Masukkan dalam Cramer's Rule. Dah masuk Cramer's Rule, kamu akan dapat 2 darab 2 je lah. VA dengan VB je. So, kamu akan dapat berapa VA, berapa VB. Okay. Lepas tu dia kata soalan dia suruh cari IR1. IR1 adalah I1 lah. VA tolak V1 over R1. Kamu akan dapat berapa value dia. VR2 voltage dekat R2 sama dengan VA. So VA terus ambil je value. IR3 power at R3. Power at R3 IR3. Okay, saya tak ingat bagi soalan itu. So, kamu akan dapat sama dengan mesh analysis punya homework. Okay. Kalau kamu tengok bezakan nodal analysis dengan mesh analysis, jawapan yang kamu akan dapat adalah sama. IR1, IR3 dengan IR5. Okay. Kamu cari I1, I2, I3, mesh. Nodal, kamu cari VA dengan VB. Jadi, kamu mencari IR1, IR3 dengan IR5. Kamu akan dapat nilai current yang sama. Okay. Faham tak? Faham ke apa yang saya cakap ni? Yang saya bebelkan ni? Faham. Faham Siapa yang dapat sebiji macam ni? Siapa yang dapat sebiji macam yang saya buat ni? Ke tak buat langsung? Saya dapat median tapi saya tersalah. Step Salah yang mana? kat Cramer's Rule tu. Saya tak terfikir kena guna Cramer's Rule. Saya pergi guna persamaan serentak. Okay, tak ada masalah. Gunakan Cramer's Rule. Lepas tu just gunakan apa? Calculator je cari equation. Okay. Okay, madam. Okay, ada soalan lagi? Madam nak tanya. Kenapa Kenapa dekat bahagian yang note A tu kan? Yang bahagian I3. Kenapa dia VA tolak VB? Kenapa bukan VA tu tolak dengan power supply yang 3V tu? Kita nak resistor sini, kita nak resistor dekat R3 je. Kenapa kamu nak tolak sampai hujung ni? Termasuklah R4 ni. Kalau kamu tolak sini, termasuklah R5. Okay, Kita nak faham. voltage dekat R3 je. Jadi VA tolak VB, kamu akan dapat voltage dekat R3 je. Okay. Okay. Ada soalan? Okay, so tak ada soalan lagi Tak ada. Tak ada Okay, so
Next adalah kita sambung kita punya pelajaran dengan next. Okay. Next adalah superposition theorem. Okay. First kamu dah belajar mesh analysis. Second kamu dah belajar nodal analysis. Okay. Third kamu boleh cari nilai current semua tu gunakan superposition theorem. Okay. Superposition theorem ni kenapa? Apakah macam mesh analysis kamu guna KVL. Nodal analysis kamu gunakan K apa? Kamu gunakan KCL. Okey. Jadi, untuk yang semua kamu gunakan KVL, KCL, okey. Untuk itu kalau kamu tak tahu gunakan KVL dengan KCL ni, superposition theorem ni adalah yang paling mudah sekali sebab dia guna basic sahaja. Yang kamu dah belajar fundamental. Okey, kamu gunakan series and parallel resistor CDR, VDR. Okey. Lepas tu, kamu dah dapat guna benda tu. So, tak ada masalah lah. Okey. Tengok. Ini dia punya example. Okey. So, superposition theorem ni mengatakan kamu kena analisis circuit tu mengikut seberapa banyak voltage supply ataupun current supply yang ada. Okey. Yang ni adalah contoh example yang kita akan buat dalam kelas. Saya punya tab jangan guna sedih. Okey. So, nak gunakan benda ni, so contoh dia sama dengan yang hari tu kita buat example 1, 2, 3, cuma kat sini dia gantikan dengan current supply lah, variety sikit. Okay, dan soalan ni pun salah, dia bukannya 3 ampere, 3 milliampere. 3 milliampere. Okay, so macam mana nak buat? Okay, sebenarnya saya dah buat dah dalam kelas. Superposition. Okay. Ini saya share apa ni? Okay, nampak tak? Nampak. Okay. Ni semua saya dah siap buat Saya terangkan aja dekat kamu. Okay, ini contoh dia Contoh dia adalah dalam circuit tadi kita ada VS, okay, R1, R2 dan R3 dan ada current supply. So, untuk buat soalan ni, first sekali kamu kena detect ada berapa banyak power supply kat sini. Ada berapa banyak power supply? 2. Okay. So, kamu ada 2 power supply. Okay. Power supply ada 2 iaitu, apa dia? Voltage dan current. Voltage dan current. So, kamu ada voltage supply, kamu ada current supply. So, bila ada 2 power supply, kamu kena analisis 2 jenis circuit. Okay. So, kamu kena follow rules yang ini. VS akan jadi short circuit. Current supply akan jadi open circuit. Okay. First sekali kamu pilih kamu nak apa? Nak pilih VS ataupun current supply. Okay. VS or IS. So, dalam kita punya kelas ni, saya kata saya pilih VS dulu. Maknanya saya tinggalkan voltage supply. Yang lain-lain punya power supply, kamu kena follow rules yang ini. Okay. So, VS saya kekalkan. Okay. Saya lukis semula kena lukis semula. Kita kekalkan VS. Dan satu lagi ni adalah current supply. So, ikut rules, current supply kena open circuit. Okay. Jadi, kamu lukis semula current supply. Okay. Dia akan jadi gantikan dengan open circuit. Alright. Boleh. Okay, dia gantikan dengan open circuit. So, boleh kamu buat buat analisis.
Okay, analisis current yang lalu dekat setiap resistor. So kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah current I total, betul? I total keluar daripada voltage supply, dia pergi dekat R. R mana? Dia pergi R mana? Dia pergi R apa? R1. R1. Okay, sampai dekat junction sini, current terbahagi kepada dua, I2 dengan I3. Betul ke? Betul ke? Betul. Betul. Pandai anak murid saya. Betul ke? Tak. Dia bagi kat R3 je. Dia bagi R3 sebab apa? Sebab R2 open circuit. Yes, pandai. Siapa yang jawab tu? Intan. Good, Intan. Okay. Jadi kalau kamu tengok circuit dekat sini, current ni dia tak akan ada current yang lalu dekat R2. Sebab apa? Sini open circuit. Open circuit current mana boleh melompat? Sampai junction sini dia lompat. Tak. Maksud sambung balik gitu. Okay. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Jadi current tak akan lalu dekat R2. I2 equals to 0. Jadi bila I2 equals to 0, R2 ni tak berfungsi. Macam open circuit, R2 tak berfungsi. Jadi kalau kamu lukis balik circuit tu, dia akan jadi macam ni. Dia ada R1, ada R3. Series or parallel R1 dengan R3? R1 dengan R3 series ke parallel? Series. Ha? Series ke parallel? R1, R3, series ke parallel? Tak ada orang jawab. Series. Series. Okay, what will happen to the current in series? Current series, apa berlaku? Berkurang. Berkurang. Current dia akan kurang. Sebab apa? Sebab dia lalu dekat R1 dengan Pandai. Siapa ajar kamu hari tu? Fundamental of electric circuit? Siapa ajar? Saya nak suruh kamu ulang balik. Cik Wan Syukri Saya suruh Cik Wan ajar balik semula boleh? Mungkin kita kena semak balik kamu punya markah isi. Tak sepatutnya lulus kot. Ha? Ya ke? Senyap semua. Kenapa senyap? Kalau series current dia sama dia. Maksudnya R1 dengan R3 tu bukan selari, maksudnya sama. Ya, siapa jawab tu? Anak siapa lah ni? Siapa jawab? Intan lagi. Harap Intan lah. Okay, good Intan. Okay, betul apa yang awak jawab tu. Series. Sebab tu saya kata fundamental kamu kena strong. Belajar fundamental bukannya untuk faksa. Belajar ingat sampai habis. Okay. So, in series, current dia adalah sama. Parallel? In parallel, current apa? You menadi. Makan menadi. Tak. In parallel apa berlaku?
Parallel current tak sama. Tapi tak voltage sama. Yes. Itu benda yang kamu kena kuasai. Janganlah bisik-bisik kat sini. Depan. Okay. So, current in sini sama. So, that's why kalau kamu cari current V equals to IR, I equals to V over R, okay? Current sama, I1 sama dengan I3 sama dengan I total. So, I total equals to voltage supply over R total. R total dia berapa? R1 plus R3. Okay? Jadi 12 bahagikan dengan 10 kilo, kamu akan dapat 1.2 milliampere I total. Jadi I total sama dengan I1 sama dengan I3. I2 dah dapat 0 ampere. So, ada lagi tak yang kamu boleh cari? Ada lagi tak? Ada berapa resistor je? Ada berapa resistor? Ada berapa resistor? 3. 3. Okay. So, ada 3 je resistor. Boleh cari ada 3 je resistor. Jadi, kamu dah dapat current dekat setiap resistor. I2, I1, I3. Jadi, dah siap analisis yang circuit yang nombor 1. Hold dia dulu. Okay, biarkan dia dulu. Kita analisis pula circuit nombor 2. Okay, circuit nombor 2, of course kita pilih IS. Jadi, apa berlaku pada voltage supply? Lurus ni. Apa berlaku? Short circuit. Short circuit. Jadi that's why lukis mula. Saya nak kamu lukis. Kalau tak, kamu tak nampak. Saya sendiri nak selesaikan, saya kena lukis. Okay. So, short circuit kat sini. Kamu akan dapat circuit yang macam ni. Alright. Bila kamu tengok current supply current supply. Sebab tu saya pen color lain Current supply IS dia lalu dekat R2. Jadi I R2 ni dah ada dah siap dah. IS. Betul? Betul ke? Sampai dekat sini junction ni, apa berlaku dekat junction ni? Dia terbahagi kepada I yang lalu dekat R1, I yang lalu dekat R3. So saya representkan dia sebagai IA dengan IB. Okay, dia adalah current supply terbahagi kepada 2, IA dan IB. Okay, so boleh cari tak I yang lalu R1 dan R3? Boleh cari ke? Boleh cari tak? Mama. Ya. Supaya suami nak cari tak? Tak ada. Okey. Dapat cari tak air dia lalu dekat R1 dengan R3? Ya Allah, kenapa senyap dia? Tidur ke? Makan ke? Hello, Assalamualaikum. Semua tidur ke? Penat saya tanya. Boleh cari tak IA dengan IB? Boleh, madam. Boleh. Kenapa? Gunakan apa? I equal to V per R. I equals to V per R. V tu tukar R3 per dengan IS. Okay. So, gunakan. Kamu cari balik. Ya Allah. Aminah. Aminah duduk dulu. Dengan abang. Bawa homework kat luar abang. Jangan. Tak nak main dengan adik. Homework siapkan. Tak ada. Bawa kali. Boleh. Boleh, babe. Okay, bye. Bye-bye, Mama. Bye. Ayah wanti.
Ni saya ni kepada saya berdrama kat belakang ni. Okay. So, IA boleh cari gunakan apa? CDR. Ya Allah, nak termuntah pula saya. CDR. Okay, CDR apa dia? CDR. Apa kata CDR? Apa dia CDR? CDR, ya Allah. Cepat. Saya tak dengar apa benda ni. Manakah orangnya? Hello? Ada orang tak ni? Hello? Ada madam. Sekejap. Tak, kenapa semua orang senyap? Semua takut nak jawab ke? Jawab. Cepat. Current divider rule. Current divider rules tu apa? Apa ni current divider rules ni? Current yang masuk junction tu terbahagi. Current yang masuk junction tu terbahagi. Okay. Good. Okay. Current yang masuk tu dia terbahagi. So that's why dia akan menjadi CDR. CDR ni hanya boleh berlaku apabila kenapa dia jadi tebal ni? Okay. CDR tu dia akan terbahagi bila dia dalam keadaan parallel. Okay, kalau keadaan tak parallel, keadaan series, apa berlaku pada current? What will happen to the current? What will happen to the current kalau bukan parallel? VDR. VDR. Apa berlaku pada current kalau dia tak parallel? Dia series. What will happen to the current series? Sama. Okay, so kamu kena series parallel. Okay, so series and parallel. Okay, tak boleh pula saya pergi kat sini. Okay, series and parallel ni kamu kena bezakan apa yang boleh series, apa yang boleh parallel. Okay, so kalau series, kalau CDR in parallel dia terbahagi. Kalau voltage, voltage VDR dia boleh terbahagi bila keadaan bila? Series. Sebab tu ada VDR, voltage divider rules, current divider rules. So CDR yang kamu guna, okay, sebab R1 dengan R3 ni adalah parallel. Dia terbahagi So that's why IA yang kamu nak cari ni adalah R3, R yang bertentangan dengan R1. Okay, IA ni lalu dekat R1. R3 per dengan R1 plus R3 darabkan dengan IS. Yang ni kamu belajar masa kamu fundamental dulu. Okay,
So kamu akan dapat IA equals to 2.1 milliampere. IB sama dengan IS, tolaklah dengan IA, dapatlah IB balance ni berapa? So dapat 0.9 milliampere. Okay, dah dapat belum current yang ada dekat static resistance? Dah, IA, IB dengan IS. So the third step yang kamu perlu buat adalah superimpose. Okay, superimpose ni kamu kena lukis semula original circuit. Okay, this is the original circuit. Ada voltage supply, R1, R2, R3 dan IS. Okay, kemudian kamu masukkan current yang kamu dah buat analisis tadi. Ada berapa circuit kamu analisis? Ada berapa? Ada berapa circuit? 2. 2. Sebab tu saya letak pen color berbeza. Satu merah, satu biru. Kalau kamu jumpa face to face dengan saya, kalau kamu datang sini, memang saya suruh kamu lukis circuit, kemudian kamu kena ada 2 pen yang berlainan warna. Okay, supaya tak nak kamu confuse. That's why kat sini saya letak I1, I2, I3. Yang ni saya tak letak I1, I2, I3 pun. Saya letak IA, IB, IS. Nampak? IS of course daripada supply. Terbagi kepada 2 IA dan IB. Supaya tak nak kamu confuse. Okay, kemudian lukis semula I ni yang color merah dengan biru ni. Okay, I1, I2, I3 saya lukis semula. Ikut arah dia. And then current supply pula untuk yang circuit nombor 2 saya lukis semula. Okay, color biru. Okay, baru kamu kira untuk superimpose. Superimpose ni adalah kamu cari the real value of current yang lalu dekat setiap resistor. Itu saya representkan dia by IR1, IR2 dengan IR3. So IR1 adalah current yang lalu I1 dan IA dekat R1. Betul? Betul tak? Betul. Okay. So dia adalah current I1 dan IA. Jadi kamu kena tengok arah dia sama ke tak sama I1 dengan IA. Sama atau bertentangan arah? Bertentangan arah. So bila dia bertentangan arah, kamu kena tolak, sama ada tolak I1 tolak IA ataupun IA tolak I1. So saya pilih I1 tolak IA. Jadi 1.2 I1 saya dapat daripada sini, 1.2 tolak IA. IA saya dapat daripada sini 2.1 milliampere. Jadi dapat jawapan dia sama dengan negatif 0.9 milliampere. Jadi negatif ni bermaksud, okay, negatif tu bermaksud IA ni sebenarnya lagi besar daripada I1. Arah sebenar R1 ni adalah dekat sini. Okay, arah dia akan ke arah current yang besar, IA. Okay, inilah value yang sebenar lalu dekat R1. Sama juga R2. R2, I2 dengan IS yang lalu dekat R2, betul? Jadi, dia sama arah ke dia bertentangan arah? Sama atau tentang? Bertentangan arah. So, saya tolak I2 tolak IS ataupun IS tolak I2, mana-mana tak kisah. Kamu akan dapat sama ada positif or negative value. So, kalau saya letak I2 tolak IS, I2 0 ampere tolak IS adalah 3 milliampere, kamu akan dapat negatif 3 milliampere. Bermaksud current yang sebenar lalu dekat R2 adalah from IS. 3 milliampere sahaja. I2 tak ada, kosong. Okay. And then IR3 adalah IB dengan I3 yang lalu. Okay. IB dengan I3 sama arah bertentangan arah? Sama. So bila dia sama dia akan jadi tambah. Okay. So IB plus I3. Okay. So 0.9 tambah 1.2. Okay. I3 tadi mana? I3 sama dengan 1 milliampere. 1.2 milliampere. IB sama dengan 0.9 milliampere tambah kamu akan dapat 2.1 milliampere. IR3. Okay. So dah dapat ketiga-tiga resistance. Okay. Jadi dah jawab soalan belum? Belum. Soalan dia ni. Ni soalan dia. Okay. Cari current flowing in R1, okay, current in R1 adalah 0.9 milliampere. Okay. Voltage drop at R2, voltage dekat R2. V equals to IR, V equals to, okay, V2 equals to I2 dan IS darab dengan R2. Kamu akan dapat voltage.
Power dissipated at R3 using superposition theorem. Okay, voltage power dekat R3. R3 dah ada, jadi P equals to I squared R. Okay, jadi kamu boleh cari. Okay. A, B, C. Yang ni A, ini B, ini C. Okay. Faham tak superposition theorem? Setakat ni faham tak superposition theorem? Faham. Apa yang kamu faham? Kita kena selesaikan circuit tu berdasarkan berapa power supply yang ada. Okay. Betul. Kita kena analisis circuit mengikut berapa banyak power supply yang ada. Kalau ada 3 power supply, 3 kali kamu ada first circuit. Kalau ada 3 power supply, okay, ni adalah pertama. Kemudian yang ni adalah kedua. Lepas tu kamu ada circuit yang ketiga pula, analisis. Cari resistor dekat current dekat setiap resistor. Okay. Boleh ke? Madam, Ya. jawapan untuk superposition ni kan dia akan sama ke dengan mesh analysis dengan nodal analysis? Tak sama sebab kita gunakan current supply ni. Dia akan sama kalau kamu gantikan balik voltage supply tadi. Kan dalam mesh analysis dengan nodal analysis kan dua-dua voltage supply, betul? VS, V1 sama dengan 12 volt, V berapa tak? Mesh analysis. Mesh analysis, circuit dia lain. Tapi kalau kamu gunakan superposition theorem untuk mesh analysis yang nodal analysis sebelum ni, kamu akan dapat jawapan yang sama. Okay, kamu akan dapat jawapan yang sama. Ada soalan? Ada soalan tak? Okay. Faham tak? Faham tak sekarang? Faham ke? InsyaAllah faham. Mama, ni dah mandi. Ya, okay. Wah, apa pula lah kerja cengok wadah buka macam ni. Dia sedih mengambil. Okay. So, saya nak tinggalkan kamu dengan homework ni. So, next class nanti, kalau tak faham boleh tanya lagi. Dan boleh buat latihan dalam yang saya bagi banyak-banyak tu ya. Okay, so salin dulu homework ni. And then, Ni lah mulut ni. Dah cocok gigi lah. Yelah, nah, okay, pakai pampers. Ada budaya. Yelah. salin dulu homework ya. Dia nak main dengan Aminah.
Okay, dah Saleh belum? Angkat kaki. Okay. Saleh jawapan dia pula. Okay, dah Saleh belum? Soalan dengan jawapan? Dah. Dah, okay. Nanti kita akan bincang. Saya nak kamu buat, siapkan. Okay, nanti next nanti kita akan bincang. So, kita dah habis mesh analysis, nodal analysis, superposition theorem. Kemudian kita dah belajar Thevenin analysis hari tu, yang gabung tu. Okay. So, nanti next class baru kita akan bincang lah. Saya nak kamu buat tutorial. Okay, buat tutorial yang saya bagi itu. Hai, saya nak kamu buka kamera. Saya nak ambil gambar, ambil attendance. Tika. Ya, baik. Ambil tak? Ambil nak. Wan ada handphone. Okay. Mana kat mana handphone Amina? Mana ada share awak? Ikat rambut dulu. Apa tak beli handphone? Tak payahlah. Tak kawan Amina. Yang kawan abang lah. Kita cakap rambut abang mesti ada. Oh, cakap rambut abang handsome lah. Amina tak nak kawan ni. Oh, dia nak makan tolong ni. Dia nak makan tolong ni. Tolong. Mana tolong ni? Kalau dia kata drama kat rumah saya ni. Macam drama dia. Kejap Kamu arah apa? R2E. Oh, aiskrim. Masa ni rambut dia macam ni. Simpoi-simpoi lah rambut dia. Ha? Simpoi-simpoi. Bersimpoi-simpoi. Ya. Kan ni. Siapa rambut dia ni? Okay. Mana Muhammad Fahmi? What? Okay. Senyum. Peace. Ya. Sabar. Aduh. Ampun. Aduh. Ya, tuan. Okay, sekali lagi senyum. Mana buku Syazin, kenapa nampak sampai hidung je? Aliana Adra nampak dahi je. Sama dengan Putri Nur Hidayah. Nampak dahi je. Nur Akila nampak sampai hidung je. Nur Fatih pun sama. Mana mukanya? Muka full tak ada. Muka full. Okay. 1, 2, 3. Okay. So, kita jumpa lagi next class. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.